Assalamualaikum dan salam hormat, bersama dengan saya Syafiqah Ishak dalam sambutan dalam Berita Tengah Hari. Sambutan Aid Adha hari ini cukup bermakna bagi umat Islam di negara ini yang masih dapat meraihkannya bersama keluarga di kampung halaman serta menjalani ibadah korban walaupun perlu dilakukan dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Seperti biasa, sambutan dimulakan dengan solat sunat Aid Adha dan ia merupakan kesempatan yang baik untuk barisan kepimpinan negara bertemu dengan rakyat jelata. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan menunaikan solat sunat Aidil Adha bersama jemaah di Masjid Tengku Ampon Afzan, Kuantan. Turut berangkat sama Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta anak anda baginda yang juga pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Baginda kemudiannya menyaksikan ibadah korban 9 ekor lembu yang diadakan di pekarangan masjid sebelum berangkat pulang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyertai kira-kira 700 jemaah di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Bukit Damansara menunaikan solat sunat Aidil Adha. Beliau tiba pukul 7.40 pagi sebelum menyertai jemaah di Dewan Solat Utama. Laporan Muhammad Ashraf Ishak, silakan. Pelaksanaan solat sunat Aidil Adha dilakukan dengan mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan kerajaan. Suhu badan para jemaah akan diambil terlebih dahulu oleh petugas masjid sebelum mereka dibenarkan masuk ke ruangan solat. Sebanyak 4 kaunter pendaftaran turut dibuka bagi mengelak kesesakan semasa jemaah memasuki masjid. Khutbah raya yang bertajuk Ketaatan Menyubur Keimanan disampaikan oleh Ketua Imam Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Muhammad Rahimi P. Ramli yang turut mengimamkan solat. Dalam khutbah tersebut, beliau mengingatkan para jemaah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah serta menghayati pengertian ibadah korban terutama ketika negara berhadapan dengan penularan pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin kemudian sempat beramah mesra dengan jemaah yang hadir sebelum meninggalkan masjid. Alhamdulillah, Aid Adha pada kali ini dapat kita raikan bersama meskipun dalam suasana kebiasaan baru, tapi perlu diingat kita masih dalam tempoh PKPP yang memerlukan kita patuh kepada SOP dan garis panduan yang ditetapkan kerajaan bagi mengelakkan penularan COVID-19 pada musim perayaan ini. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah diiringi Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Ipoh pagi tadi. Solat sunat yang dipimpin Ustaz Sarjan Razali Musa disertai 80 jemaah dengan mematuhi SOP ditetapkan. Di Kuala Terengganu, lebih 300 jemaah menjaga segala SOP serta menjalani pemeriksaan suhu badan. Solat sunat Aidil Adha di Masjid Al-Muktafi Bilal Shah Ladang ini disertai Sultan Mizan Zainal Abidin yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail dan Tengku Setia Mahkota Raja Tengku Muhammad Muaz. Sementara itu, 6 kaunter saringan dan pemeriksaan suhu dibuka di Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. 200 jemaah yang disahkan sihat menyertai solat sunat Hari Raya Aidil Adha bersama Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad serta barisan kepimpinan negara. Hujan lebat sejak awal pagi tadi tidak menghalang umat Islam di Kedah menunaikan solat sunat Aidil Adha di masjid-masjid dan surau yang dibenarkan dengan mematuhi SOP. Menteri Besar Haji Muhammad Sanusi Muhammad Nur menunaikan solat sunat Aidil Adha di surau kediaman rasmi beliau di Seri Mentalun serta pegawai-pegawai kanan dan ahli keluarga beliau. Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Muhammadi, Kota Baru. Pematuhan terhadap SOP turut diberikan keutamaan oleh pengurusan masjid. Inti parti khutbah antara lain memberi penekanan terhadap hikmah sebenar pengorbanan yang perlu dihayati umat Islam terutama ketika negara sedang berdepan musibah termasuk penularan pandemik COVID-19.
Mulai esok, semua warga Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan termasuk rakyat Sarawak sendiri yang baru memasuki negeri itu akan dipasang gelang tangan sebelum dibenar balik ke rumah masing-masing. Selain itu, sampel COVID-19 turut diambil pada hari pertama atau hari kedua di klinik kesihatan berdekatan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, bagi warga negara dan bukan warga negara yang pulang dari luar negara, arahan yang dikeluarkan sebelum ini kekal. Beliau menambah jika destinasi terakhir mereka adalah di kawasan pendalaman iaitu di Luar Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri, mereka akan dikuarantin dan akan diambil sampel ujian COVID-19 pada hari kedua. Sekiranya keputusan ujian negatif, mereka dibenar balik ke rumah. Perkara tersebut merupakan antara 3 keputusan yang diambil dalam mesyuarat JPBN di Kuching semalam. Selain itu, pengusaha stesen minyak dan kilang dibenar beroperasi seperti biasa dan dikecualikan daripada pengurangan tempoh masa operasi perniagaan iaitu mulai 6 pagi hingga 10 malam mulai esok. Bagaimanapun, notis pemakluman perlu dihantar kepada JPBN. Selari dengan penguatkuasaan pemakaian pelitup separuh muka esok, individu yang ingkar boleh didakwa. Kerajaan Negeri Sabah semalam menyiarkan warta kerajaan berhubung pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safa Untung berkata, warta itu memaklumkan yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin telah menjalankan kuasa di bawah Fasal Kurungan 2 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sabah. Beliau mengisytiharkan Dun Sabah ke-15 dibubarkan berkuat kuasa 30 Julai. Warta itu turut menyebut nama Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Afdal sebagai Ketua Menteri Sabah menurut perintah yang di-Pertua Negeri. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Lanjutan moratorium dan bantuan keuangan bersasar mampu membantu sektor perniagaan mengukuhkan kemampanan keuangan syarikat. Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia PPIPBM optimis sektor itu akan berkembang pesat walaupun berdepan cabaran semasa. Menerusi satu kenyataan, Presidennya Datuk Azman Yusof mengalu-alukan inisiatif dan jaminan kerajaan bahawa institusi keuangan akan memberi kelonggaran dalam menyalurkan bantuan. Ia akan merangsang pertumbuhan positif dalam sektor pengilangan, khususnya membabitkan perindustrian kecil dan sederhana. Bantuan berkenaan juga dilihat mampu meningkatkan tahap produktiviti syarikat yang kini terjejas. Ini disebabkan langkah sekatan terhadap kemasukan pekerja asing menyebabkan kos operasi syarikat meningkat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenal 5 inisiatif baru bagi membantu pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi satu kenyataan, Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan, ia seiring dengan tindakan kerajaan melaksanakan lanjutan moratorium dan bantuan keuangan bersasar. PKS yang membuat pinjaman ditekun, Bank Rakyat, PNS dan SME Bank akan menerima lanjutan moratorium sekurang-kurangnya 3 bulan dan layak memohon penjadualan semula ansuran bulanan.
Pemberian moratorium secara automatik hanya akan diberikan kepada kes-kes tertentu. Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga akan melaksanakan inisiatif sama bagi membantu koperasi terjejas. Agensi seperti SME Corps dan PNS akan melonggarkan syarat pemberian pinjaman atau geran bagi mengurangkan beban usahawan. Manakala Uda Holdings menawarkan lanjutan pengurangan sewa selama 3 bulan kepada penyewa di premis milik syarikat berkenaan. Tarikan terbaru bagi anda sudah lama ingin menonton wayang. Tetapi kali ini dalam suasana berbeza selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Berlatar belakangkan KLCC, orang ramai boleh merasai suasana menonton wayang secara pandu masuk di Pusat Pelancongan Malaysia Matic. Aisyah Yatim merasai pengalaman baharu ini di Nescafe M Junction. Waktu tayangan 2 kali sehari pada 6 petang dan 9 malam. Harga bermula RM99 mengikut kenderaan dengan maksimum 2 penonton dibenarkan. Penonton ternyata teruja dengan konsep baharu ini. For us, kita pun nak rasa macam mana perasaan untuk datang drive-in theater. So, excited jugalah. Saya rasa teruja lah sebab dah 5 bulan, dah 6 bulan tak tengok wayang. So, rasa teruja lah sebab ini pun first time kan. Yeah, quite exciting, something very different. Cannot wait to start lah. I can't wait to see how the movie starts and all that, yeah. Dibuka untuk tempoh 3 bulan, penonton dijanjikan dengan paparan skrin berkualiti di samping pemilihan filem antarabangsa dan tempatan terbaik pecah panggung. Ini merupakan kali pertama saya menonton wayang secara pandu masuk dan ianya pasti pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Untuk pengetahuan anda semua, keluasan tapak ini dapat memuatkan 50 buah kenderaan dan hanya beberapa jenis kenderaan yang dibenarkan masuk seperti SUV, sedan dan kenderaan kecil. Meskipun begitu, pihak pengurusan panggung wayang akan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh kerajaan. Menurut pengarah MD Events Asia Sdn Bhd, Jack Gill, idea menonton dalam suasana normal baru itu tercetus ekoran pandemik COVID-19. Malah, SOP perlu dipatuhi ketika sesi tayangan berlangsung. Normal, kita ambil suhu temperature bila masuk di tempat check-in. Selepas tu kita akan ambil butiran mereka yang biasa. Bila masuk di sini kita akan actually bagi mereka alat yang telah disanitasi. Seperti speaker, kita akan bagi dalam ziplock bag. Fan, everything dalam ziplock bag yang sudah disanitize. Selepas tu tempat ni akan disanitize sebelum pawagam yang seterusnya akan mula. Kita tengok kereta mesti 2 meter ada jarak, social distancing. Kalau nak keluar daripada tandas untuk semasa movie, mereka perlu double signal light and mereka tak boleh keluar daripada kereta tanpa ada kita punya assistant. Manakala bagi pengarah Too Spicy Entertainment Live Arwin Randawa pula, penonton digalakkan untuk menutup enjin kereta demi persekitaran mesra alam. Kami mencadangkan supaya penonton-penonton yang datang jangan buka aircon. Better dia guna kita punya fan, kita bagi kipas semua supaya tak membazir petrol dan juga tak mencemarkan alam sekitar. Jadi sebab itulah kereta dia kena ada social distancing je. Maklumat lanjut mengenai pembelian tiket boleh didapati menerusi laman web tertera. Aisyah Yatim, Berita RTM. Berita tengah hari berakhir di sini. Manfaatkan saat-saat manis bersama ahli keluarga semasa sambutan Aidiladha ini. Patuhi SOP ditetapkan. Esok bermula penguatkuasaan pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam. Jangan bebankan petugas hadapan yang bertungkus lumus merawat pesakit COVID-19 di hospital dengan penambahan kes positif. Saya Syafiqah Ishak. Assalamualaikum dan salam Aidiladha.